ucapkan Assalamualaikum, selamat petang dan terima kasih pihak-pihak NGO yang datang hari ini dan dengan khidmat. Saya ingin kupas sedikit-sedikit dan mula-mula saya minta maaf lambat datang. Ada isu-isu yang betul-betul saya tak boleh elak. Saya cuba datang secepat mungkin dan alhamdulillah sampai di sini hari ini. Jadi mula-mula saya nak kupas sedikitlah pasal National Feedlot Corporation yang ramai pihak cakap gagal dan tak ada lembu dan lain-lain. Benda ni tak betul. Saya nak terangkan di sini dan saya harap Abang Haidir pun ada terangkan awal-awal. Operasi kami berjalan. Alhamdulillah dah 3 tahun berjalan. Daripada tak ada apa-apa, kami bina dari kosong sampai sekarang ada feedlot yang berjalan lancar. Alhamdulillah sekarang ada 4,000 lebih ekor pada waktu ni. Dan kami juga ada rumah sembelih yang menjalankan penyembelihan lembu 30 hingga 50 ekor sehari. Dan ada distribution network juga. Jadi produk-produk kami ke satu Malaysia sampai. So operasi kami memang alhamdulillah jalan. Dan staff-staff saya ada 190 orang. Ini budak-budak Malaysia, budak-budak kita yang alhamdulillah dapat juga kongsi dengan daripada projek National Feedlot ni. Dan saya juga nak kupas sedikit pasal perbezaan NFC dan Pusat Feedlot Nasional. Jadi dia bukan confusion dalam pihak audit. Pihak audit dalam audit punya report clearly states Pusat Feedlot sebegini dan National Feedlot Corporation sebegini. Tapi I think di dalam perbincangan orang ramai, kita sama kita banyak confusion. NFC, PFN, NF Corp. Jadi saya nak berterima kasih kepada Auditor General kerana membuat penjelasan 2-3 hari lepas yang ada perbezaan NF Corp dan Pusat Feedlot Nasional. NF Corp tidak diaudit, yang diaudit adalah Pusat Feedlot Nasional. Jadi alhamdulillah saya terima kasih kepada Sri Amrin Buang dapat buat penjelasan tu. At least apa-apa diskusi yang kita ada sekarang dia clear, dia tak ada confusion, tak ada penipuan, apa-apa tu clear. NFC, PFN. So lagi sekali saya nak mention lah staff kita 190 orang. Sebelum ni memang ada asset frozen dan kami still proceed dengan bisnes sebab walaupun ramai pihak pembangkang minta bisnes ditutup, kita tak boleh buat macam tu. Saya ada staff 190 orang. So kami cuba sedaya upaya untuk teruskan dengan bisnes ni. Tujuan projek ni dijalankan pada mulanya adalah untuk industri daging, menjanakan industri daging di Malaysia dan tugas Pusat Feedlot Nasional, tugas NFC menaikkan daripada 20% yang bila NFC start dia production dalam negara 20% dan tugas kami menaikkan ke 40%. So naik sebanyak 20%, 20%. The rest of the business is for the country to generate in itself, untuk peladang-peladang satu Malaysia untuk naikkan. Dan dalam ini NFC dengan perjanjian dengan kerajaan akan membangunkan petani-petani dan peladang-peladang kontrak, 310 peladang kontrak dan juga distribution network satu Malaysia. So benda ni bukan sahaja untuk NFC tapi insya-Allah kita buat untuk satu negara, 310 contract farmers dan sebanyak boleh yang kita boleh dapat distribution network. So that satu Malaysia boleh cover dan kita boleh jayakan projek ni untuk semua orang, bukan sahaja untuk NFC. NFC sebagai integrator, the engine to start this portion of the business, so that the contract farming boleh berjalan insya-Allah. Dan kami baru operasi 3 tahun dan kami dapat VHM, Veterinary Health Mark daripada Jabatan Veterina baru setahun lebih. So full force operation baru setahun lebih. Jadi saya nak minta kalau boleh kepada pihak orang ramai yang banyak spekulasi, yang banyak sakit hati dengan cerita NFC tak jalan, saya minta tolong, kalau boleh saya nak minta tolong follow dengan kita sebab baru setahun lebih, projek 30 tahun, loan 20 tahun. Jadi kami baru nak membesar. Jadi kalau boleh lah saya nak minta tolong siapa-siapa yang berminat follow NFC sekarang sampai ke hujung jalan. Even hari ini Datuk Nur Omar pun ada cakap NFC tidak gagal dan ini jelas dicakap dalam Auditor General punya report.
Satu benda saya nak address yang jadi buah mulut orang sekarang, isu-isu yang dia buatkan sebagaimana kami ni rakus dengan wang. Dia cakap beli kondo, beli Ferrari, beli macam-macam lah. Saya dengar coli 26,000 pun ada. Ini memang saya rasa ni cerita dongeng lah. Saya tak pernah dengar benda macam ni. Tapi orang cepat melatah dan orang banyak kata benda-benda macam ni. Jadi semalam ataupun semalam dulu Auditor General ada clearkan isu yang dikeluarkan, dan dia ada inform yang projek ni ditangguh sementara waktu sambil menjalankan viability study. So projek ditangguhkan sebentar, viability study nak dijalankan. Tapi pihak NF Corp sudah pun meminjam duit. Duit tu dah diturunkan, tapi projek ditangguhkan sekejap sambil nak buat viability study yang sekarang sudah siap dan insyaAllah kita boleh teruskan. Jadi ada masa 2-3 tahun di mana duit dah dipinjam, interest dah kena start bayar. Tahun ni 2012, loan kena start bayar. Tapi skala bisnes kami tak boleh mengembang sebab projek itu ditangguhkan sebentar untuk viability study, dan sementara dia ditangguhkan tu rumah sembelih ekspor kualiti abattoir yang patut dibina oleh pihak kerajaan dan disewakan kepada NFC. Rumah sembelih itu pun ditangguhkan sekejap. So dalam masa ni duit pinjam dah ada, kita interest must be paid, loan tahun ni must be paid, tapi bisnes skala dia kecil, tak boleh pergi 700 kepala seperti yang boleh disembelih dalam rumah sembelih ekspor kualiti abattoir. But NFC as a stopgap measure build our own abattoir kecil yang boleh sesorter 20 hari. So business still jalan. Jadi dengan duit pinjaman ni, kami terpaksa membuat beberapa decision. Sama ada biar saja dalam bank 2-3 tahun, 4-5 tahun, kami pun tak tahu bila ekspor kualiti abattoir ni akan dibina. So biar dalam bank, tak buat apa-apa, ataupun benda tu dijadikan satu investment. Dan saya rasa kalau tuan-tuan, puan-puan, akak, abang semua tanya siapa-siapa yang qualified atau yang tahu investment nak buat, what is the best investment? Properties. Even tak silap saya MP di Shah Alam, Khalid Samad, dia pun dulu ada buat statement dalam Malaysian Insider, tak ada kena-mengena dengan NFC, tapi dia pun ada made that statement, oh best investment is properties or land. Ini berkenaan dengan ada satu lagi badan lah, not related to NFC. So pihak kami make the business decision, sementara waktu ni buat investment ke atas properties. So it's a business decision, dan pada pendapat kami it was a correct business decision at that time. So we proceed. Yang orang ceritakan benda ni semacam-macam, seolah-olah kami beli kondo luxury dan duduk di sana. Macam Wan Menurong dia cakap lembu duduk kondo, lembu duduk kondo. Saya rasa tak ada lembu dalam kondo tu, tapi penyewa ada. Dia sewa dalam kondo tu, dia bayar duit sewa, dan duit tu basuh balik ke company. Jadi these are business decisions. Saya dengar banyak spekulasi yang saya ada Ferrari. Saya tak pernah duduk pun dalam Ferrari, let alone beli satu Ferrari. So dia dah jadi buah mulut orang dengan curi 26,000. Dia kata gaji saya 45,000. Wah, saya dengar macam tu, the only thing I can say is amin, alhamdulillah. Kalau dapat banyak tu memang okey lah, saya nak cakap. Tapi ini fitnah, tak betul. Jadi lama-lama lagi banyak orang cakap, lagi banyak benda tu jadi semacam-macam betul. Dan sekarang saya faham pihak-pihak orang ramai mesti sakit hati dengar cerita macam ni. You dapat duit kerajaan, rakus, beli kondo, beli kereta, beli coli. Tapi satu yang kalau boleh saya nak tekankan dekat sini, duit ni duit yang pihak kami pinjam. Ni loan from the government. Pihak kami pinjam daripada kerajaan, dan setiap sen ni kena dibayar balik. So cerita yang kita dapat duit free, berperangai rakus dengan duit ni memang tak menasabah, sebab besar loan tu 250 juta. Kalau kami berfoya-foya dengan duit ni, main-main, tak tentu arah pergi buat ni tu, berkulur-kulur, turun-temurun, anak-anak saya semua hancur. Lingkup kalau tak boleh buat pembayaran balik pinjaman yang sebegini besar. Itu satu. Dua, kita punya komitmen to the government untuk membuat
contract farming, entrepreneur development program, ejen-ejen pembekal daging, Satu Malaysia. Ini perjanjian kami dengan kerajaan. Benda ni perlu dijalankan, akan dijalankan, dan dalam 3 tahun ni kami membina dia punya dia punya foundation. Benda ni projek 30 tahun. Tak boleh buat dalam setahun, 2 tahun dia nak cakap gagal, tak ada lembu, sasaran tak sampai. Saya betul cukup sakit hati sebab ni penuduhan yang saya rasa dia tak honest, dia tak jujur, dia tak sincere. Kalau nak kritik boleh kritik, kita boleh terima criticism yang benar. What can we do to improve? Ini dia kritik balun yang benda-benda yang saya rasa lah memang tak masuk akal. Dan mungkin niat dia tu wallahualam lah. Jadi saya just nak buat penjelasan macam tu sedikit. Dan sekarang segala-galanya ada dengan pihak polis dan SPRM. SPRM tengah selidik dan pihak polis juga tengah selidik. Jadi kami memberi kerjasama 100% dengan pihak polis, pihak SPRM dan juga pihak kerajaan yang akan selidik segala-gala yang orang ramai banyak bertanya, betul ke duit macam ni, betul ke macam tu. Jadi saya harap benda ni akan berterusan dengan polis, SPRM dan kerajaan, dan benda ni boleh diselesaikan. Dan kalau pihak-pihak pembangkang, for example, ada soalan, honest questions, please ask. Jangan, yelah tak sedar lah UCT balun macam tu, kemudian orang ramai pun naik gairah, apa cerita macam ni, tapi fakta tak ada. Jadi itu sajalah saya punya statement hari ni. Kalau ada soalan apa-apa, tak apalah. Tapi insyaAllah nanti ini akan boleh jawab. Dan saya daripada NGO ada nak tanya? Kita buka pada NGO dulu. Buka itu. Jadi saya nak tanya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya mewakili NGO Persatuan Kebajikan Orang-Orang Miskin. Nama saya Muhammad Soleh bin Ibrahim. Yang mana isu-isu ni memang panas lah. Jadi satu soalan yang saya tanya mengenai betul ke tak betul, saya tak tahu, saya dah baca media hari. Kadang di sebelah sana kata ada apa-apa yang nak bukti, kan? Dia kata penyelewengan berlaku. Kalau di sini kata fitnah. Jadi cara macam mana untuk, saya ingat cara macam mana kita nak menyelesaikan ini masalah sampai memang dia jadi rusuk, kampung pun dah tahu, di desa semua orang ternak lembu pun tahu. Jadi cara macam mana kita nak menyelesaikan masalah ini? Satu, nak bagi keyakinan kepada rakyat bahawa benda ini tak diseleweng, memang benar. Itu soalan dia yang saya nak tanya. Assalamualaikum. Terima kasih tuan tanya soalan tu. Kalau saya boleh jawab, kes ni sekarang ada dengan pihak polis dan pihak SPRM yang sudah mengambil segala dokumen kami, dan kami memberi 100% support kepada diorang. Apa yang diorang nak tahu bila-bila masa, dari dulu sampai sekarang kami dah fokus, dan saya harap boleh biar kepada SPRM dan pihak polis untuk jawab soalan tuan tu. Tapi satu, kalau saya boleh cakaplah pendapat saya sendiri, macam mana kita nak seleweng duit yang kita sendiri pinjam, tu saya rasa tu susah saya nak tanya pun, sebab duit ni pinjaman, satu komitmen yang pihak kami ambil kepada kerajaan nak bina beberapa program, dan setiap sen pinjaman tu kena dibayar balik. Jadi saya rasa kalau pihak pembangkang cakap seleweng duit, itu tak munasabah, sebab duit tu dipinjam, loan agreement sign. Kalau tak bayar balik, saya mungkin kalau tak bayar balik mungkin bankrupt, masuk jail ke apa, saya tak tahu. Tapi loan agreement seperti dicakap oleh Tan Sri AG 2 hari lepas memang dah disign pada 2007. Jadi soalan penyelewengan tu pada pendapat saya tak timbul, sebab agreement ada, perlu dibayar balik setiap sen plus interest. Jadi saya harap soalan tu sudah dijawab.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamul muttaqin wa ala alihi wa alihi washabihi ajmain. Nama saya Suhaimi bin Adnan daripada Pertubuhan Suara Inspirasi Malaysia. Saya nak bertanya kepada NFC tentang tanah yang diambil di Air Kuning Selatan. Yang sekarang ini feedlot tu masih belum beroperasi. Diambil pada 2010. Kemudian tanah itu dahulu veterina ada bagikan penggunaan pakai. Okey, daripada pokok kayu balak besar, orang Air Kuning telah meneroka tanah tu sehingga jadi padang ragut yang cantik. Ya, tetapi apabila NFC ambil, dia tak ada bagi apa-apa. Veterina bagi surat, notis suruh keluar saja. Dan saya kena bertanya kerana bapa mentua saya adalah salah seorang peneroka di situ. Persoalannya, apakah papasannya? Sekarang ni lembu dah lari ke tanah belia, kemudian kira peternak-peternak menanggung kerugian. Mungkin NFC boleh untung, tetapi penduduk kampung Air Kuning Selatan itu menanggung kerugian yang amat besar. So, di sini saya minta penjelasan daripada pihak CEO, kalau bolehlah, kan? Sebab apa benda ni serius. Orang-orang kampung semua marah. Jadi bila keluar kes NFC ni, diorang datang jumpa saya dan kita nak minta saman nak buat report polis, tapi kita masih break lagi. Sebab apa? Kita rasa ada jalan penyelesaian dan kita tahu hari ni akan sampai ke muncak dia. Dan kita minta sebelum ada demo di Air Kuning. So kalau boleh bagi penjelasan, kemudian dan kalau boleh juga, walaupun saya bercakap begini saya minta dicatat. Sebab kalau boleh kita boleh buat perjumpaan penyelesaian, sebab ini bukan untuk satu orang. Peneroka yang ada adalah lebih 25 orang. Saya ada dokumen-dokumen dia, iaitu pihak veterina 20 tahun dahulu pihak veterina telah memberi kebenaran, iaitu TOL kepada penama, iaitu kumpulan berkelompok, grup berkelompok. Masalahnya sekarang ni lembu-lembu mereka terlepas ke hutan. Orang kampung bergaduh sesama sendiri. Sebab apa? Janji itu hari bulan 5 2011, bulan 3 2011 dah boleh guna pakai. Dan dia akan bagi sedikit pada penduduk kampung. Tapi itu pun tak ada bersurat. Janji mulut saja veterina daripada Puan Julia, pegawai veterina Tampin. Jadi perkara ini amat serius. Apabila kes ini sudah membesar, jadi kalau boleh pihak NFC bagi penerangan yang jelas, dan selepas ini kita boleh berjumpa balik untuk menyelesaikan masalah. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, abang, Assalamualaikum. Saya boleh jawab soalan abang, dan saya terima kasih abang tanya soalan tu, sebab soalan tu lah yang mencerminkan apa yang berlaku sekarang dekat NFC. NFC yang sekarang orang ramai panggil NFC, yang orang ramai kenal sebagai NFC, National Field Corporation, satu syarikat persendirian. Kami tak ada hak atau kebolehan atau niat nak ambil tanah orang atau pergi ke tempat peneroka atau pergi ke tempat lain dan buat tuntutan macam tu. Itu langsung tak ada kena-mengena dengan pihak NF Corp. Mungkin itu hal kerajaan atau hal Jabatan Veterina, saya tak boleh komen sebab saya tak tahu. Tapi itulah, saya terima kasih abang tanya soalan tu, sebab ni betul apa yang jadi. Orang marah, NFC macam ni, NFC macam tu, NFC ambil tanah, for example, kan. Tapi benda ni tak ada kena-mengena dengan syarikat kami, NF Corp. NF Corp satu syarikat persendirian yang kerja menggemukkan lembu dan kemudian supply lembu untuk pihak abang, for example, untuk gemukan. Kami tak ada kena-mengena dengan pemilihan tempat yang macam abang cakap tadi, apa-apa benda-benda yang jadi ni. Saya pun first time saya dengar benda ni. Dan itu jadi satu yang pelik untuk saya, sebab kami tak ada minta benda-benda macam ni terjadi, ambil tanah orang, tempat peneroka lain-lain. Tugas kami gemukkan lembu, supply lembu kepada contract farmer dan beli balik on contract. On market price contract kami beli balik. So kalau boleh abang, saya nak duduk dengan abang so kita boleh discuss macam mana nak move forward dengan contract farming program tu.
Tapi soalan abang lah, saya betul-betul terima kasih. Ini memang gambar yang ada sekarang. Orang confuse syarikat persendirian National Feedlot Corporation dengan Pusat Feedlot Nasional PFN atau bahasa Inggeris National Feedlot Center. So NFC National Feedlot Center, NFC National Feedlot Corporation. National Feedlot Center itu sama dengan Pusat Feedlot Nasional PFN. Dan NF Corp, National Feedlot Corporation, syarikat persendirian kami, dan saya nak jawab soalan abang, kami tak ada kena-mengena langsung dengan hal tu. Saya tak pernah dengar pernah ada feedlot di air kuning. Tapi alhamdulillah jumpa abang hari ini, kalau boleh kita duduk dan discuss macam mana nak push forward dengan kontrak farming program. Okay, terima kasih. Okey, ada lagi tak? Ada NGO. Ada. Go. Sekali lagi saya minta maaf saya lambat sampai tadi, ada betul-betul kerja yang saya tak boleh elak, dan saya tak expect ada media di sini. Jadi kalau boleh saya putus di sini lah. Saya pun memang terima kasihlah kepada pihak NGO sanggup datang jauh-jauh dengar penjelasan kami. Saya harap Cik Kaide dah explain detail tadi, dan saya pun ada beri kupasan sedikit pasal isu-isu yang dijalankan sekarang lah, pasal pinjaman dan research yang dia cakap, penyelewengan dan dana kerajaan. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Okey, sekian terima kasih. Jadi kalau pihak media nak tanya apa ni daripada wakil-wakil NGO, ada daripada Presiden Persatuan Veteran, daripada Suara, daripada ni pewaris semua, dan ada yang duduk sana lagi, untuk tanya pendapat kita boleh bertanya apa-apa ni. Yes? Sebab apa, daripada pihak IC dia dah bagi penerangan tadi, apa yang daripada kita sendiri kami punya pandangan pula. Ada apa nak ni? Nak cakap? Jawab.